إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada kesempatan yang berbahagia ini dapat sama-sama kita duduk sulamkan pagi ini dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi memberi manfaat kepada kita, dapat kita jadikan satu ilmu yang berguna dalam usaha kita untuk mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pagi yang berbahagia ni saya nak kongsikan 7 perkara yang perlu kita buat sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ada 7 perkara sebelum kita bertemu Allah Subhanahu wa taala kita kena sempurnakan. Kalau kita dapat sempurnakan 7 perkara ini, insya-Allah kita kalau hari ini dipanggil menghadap Allah, kita dapat menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang kita diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi 7 perkara sebelum kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita terus pada tajuk kita Yang pertamanya, sebelum kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, kita kena usahakan yang pertamanya rukun iman kita sempurna. Rukun iman kita sempurna. Kita semua tahu daripada kecil kita didedahkan rukun iman ada 6. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kita kepada Rasul, kepada hari kiamat dan kepada qada dan qadar. So perkara berkaitan dengan rukun iman kena sempurnakan. Jadi maksudnya kepercayaan kepada Allah, maksudnya jangan sampai hari ini ada keraguan kepada perkara-perkara rukun iman. Syaitan memang dia akan berusaha untuk rosakkan benda ni. Kadang-kadang ada orang yang diuji hatinya itu bercakap-cakap, betul ke Tuhan ni? Betul ke Tuhan berkuasa ni? Betul ke Tuhan dengar doa aku ni? Tak makbul pun doa. Hatinya bercakap-cakap. Ada orang diuji macam ni, dipanggil ujian hati. Ujian tu ujian hati dipanggil. Terbisik-bisik tentang keraguan mengenai ketuhanan. Kalau kita kena macam ni, banyakkan istighfar, banyakkan doa, jangan dilayan. Sebab ada orang yang diuji macam ni, dipanggil ujian hati. So kita ni ibu, ayah, tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, ujian susah ataupun ujian senang kita mudah nak lalui. Walaupun perit tapi mudah. Ujian hati susah. Kalau orang kena ujian hati, acingnya tu bercakap-cakap, terutamanya berbisik-bisik mengenai tentang ketuhanan dan sebagainya. Ini istighfar banyak-banyak ataupun doa banyak-banyak supaya Allah pelihara kita. Syaitan memang nak merosakkan keimanan tu. Dia akan bisikkan keraguan-keraguan itu. Ini yang pertama. Muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah sekalian. Yang kedua, sebelum kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, perkara yang kedua yang kita nak sempurnakan atau kita nak pastikan benda itu telah sempurna adalah pastikan rukun Islam telah selesai ataupun rukun Islam telah sempurna. Usahakan. Kita tahu daripada kecil rukun Islam ada 5 perkara. Mengucap 2 kalimah syahadah, sembahyang, puasa, zakat dan menunaikan haji. So usahakan rukun Islam kita sempurna. Syahadah kita,
InsyaAllah kan, solat kita kan, kalau dulu mungkin waktu muda ada tertinggal kan, usahakan gantikan balik. Kita punya puasa, kalau dulu waktu muda ada tertinggal, usahakan gantikan balik. Kalau dah terlepas masuk Ramadan akan datang, maka kirakan fidyah dia. Ni kan Ramadan lagi 2 bulan lebih kan ya. Cepat masa nak berlalu. Pejam celik macam baru je raya. Pejam celik nak Ramadan dah. Pejam celik nanti raya dah. Pejam celik tahun baru dah. Pejam celik tak celik langsung. Masa berlalu. Ni hidup kita ni sekejap je masa. Saya ada Facebook kadang-kadang dia apa yang pernah diupdate pada hari ini, dia akan keluar balik lah memory 6 tahun lepas, 7 tahun lepas. Saya tengok kadang-kadang keluar memory pagi-pagi ceramah saya di tempat ini. Saya rasa macam baru je aku ceramah semalam ni dekat sekolah ni lah, dekat masjid ni kan, sebab dia ada memory, ada caption, ada dia punya penerangan tu. Rupa dah 7 tahun lepas dah ceramah kat surau itu ke sekolah ini ke. Masa berlalu kan. So usahakan So perkara yang kedua, sempurnakan rukun Islam. Bagi mungkin kita di Malaysia zaman sekarang ni, rukun Islam kelima haji Haji kita ada giliran kita. Kan kadang-kadang umur kita dah agak banyak, tapi giliran kita panjang lagi. Okey. Usahakan. Kalau mampu, yang kita ada kemampuan pergi yang package, pergilah. Jangan tunggu-tunggu. Kan, sebab kalau kematian ni kita tak tahu bila. Kalau belum daftarkan. Cucu kita, anak kita. Hari ni kalau daftar, saya ingat 2080 kot baru naik nama giliran tu. Kalau hari ni daftar. Sempat tak agak-agak kalau yang belum pergi lagi kan. Usahakan paling kurang daftar. Kalau tak sempat, kita ada jawapan depan Allah. Aku nak pergi Tuhan, dah daftar pun, tapi tidak mengizinkan sebab faktor usia tak sampai kan. Daftar anak kita, cucu kita ke apa, daftar. So rukun Islam pastikan, sempurnakan semampu yang boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian yang ketiganya, sebelum kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bertemu Allah dengan tenang. Yang ketiganya, usahakan untuk mendapat solat yang khusyuk. Khusyuk ni maksudnya apa? Khusyuk maksudnya mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi serendah-rendah khusyuk, kita tahu kita sembahyang. Itu serendah-rendah khusyuk. Sebab hari ini ada orang yang sembahyang, dia tak perasan dia sembahyang. Allahu Akbar, teringat kunci, tak ingat kan, hilang jumpa dalam sembahyang. Allahu Akbar, mengumpat telekung orang sebelah, betik lalat telekungnya apa. Sami Allahu liman hamidah, mengumpat imam pula. Apalah imam ni baca panjang sangat. Dalam panjang lupa-lupa pula tu. Allah dalam sembahyang mengatur orang. Tahu-tahu Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Habis dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak sedar sembahyang. Kata ulama fiqh, kalau kita tak sedar sembahyang, kena ulang balik sembahyang. Sebab takut-takut kita membaca bacaan yang tidak sepatutnya di tempatnya. Saya pernah tuan-tuan sekalian sembahyang di tepi orang, sebelah orang, naik rakaat kedua, Allahu Akbar, dia baca apa? At-tahiyyatul mubarak. Apa tadi fikir saya pun tak tahu. Kuat pula tu. Assalamualaikum. Saya pun baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saya pun kuatkan sikit. Amin. Dia pun Alhamdulillah. Dia membaca tidak pada tempat dia. Sebab tu ulama kata, kalau kita memang langsung tahu-tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buat balik sembahyang tu.
Takut kita membaca tidak pada tempat dia. Kan? Ni. So, serendah-rendah khusyuk, kita tahu kita sembahyang. Okey, Allah baca Fatihah, kan? Rukuk, sujud, kan? Duduk antara dua sujud, ayat akhir. Tahu, serendah-rendah khusyuk. Setinggi-tinggi khusyuk, itu yang macam sahabat, macam orang-orang soleh terdahulu. Satu ketika satu orang sahabat, kakinya kena panah dalam peperangan, kan? Kakinya kena panah. Tuan-tuan pernah tengok panah, kan? Panah ni, depan dia ni tajam, kemudian dia akan naik besar macam tu, dia turun balik macam tu. Kalau masuk dekat daging tu, nak keluar susah. Kalau masuk kat daging, panah macam tu, kan? Yang style macam tu. Kalau panah sekarang ni, dia bulat macam tu je, yang sukan punya. Ini yang ada kepala macam tu. Masuk daging tu susah. Ada satu orang sahabat dalam peperangan kena panah kaki dia. Dulu tak ada ubat-ubat bius, nak cabut tu, ya Allah, sakit sangat. Dia kata ginilah, aku ambil wuduk, aku diri ke sembahyang 2 rakaat. Ketika sembahyang tu, sahabat yang lain belah kaki dia, keluarkan panah tu, tak sedar. Oh, itu setinggi-tinggi khusyuk lah. Memang fokus sangat pada solat tu, sampai tak sedar sakit tu. Tapi kita serendah-rendahnya adalah tahu kita sembahyang. Jangan langsung tak ingat kita di tengah sembahyang, kan? Paling kurang tahu, kau takbir ihram, baca Fatihah di tempatnya, paling kurang. Itu khusyuk. Dan tujuan khusyuk ni, tuan-tuan sekalian, tujuan dia adalah kita solat untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Solat ni adalah tujuannya untuk ingat Allah. Allah pun sebut dalam Quran, aqimis salata li dzikri, ingatlah dirikan kamu sembahyang untuk mengingati aku. Berulang-ulang tu, satu hari 5 kali paling kurang, untuk mengingati Allah. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan sekalian, kan? Hari ni kalau kita tengok orang membuat satu berulang-ulang, apa tujuan dia? Orang main badminton, hari-hari main badminton ya. Kalau ada time nak pertandingan, hari-hari main badminton. Tujuannya apa? Biar mahir, masuk pertandingan boleh menang. Nak sukan ni, lumba basikal, kejap-kejap kita nampak squat Selangor dekat Shah Alam, kejap-kejap dekat Kajang, kejap-kejap nanti dekat Bangi. Hari-hari mengayuh basikal. Tujuannya apa? Biar mahir masuk pertandingan menang. Tapi hari ni kita sembahyang, tiap-tiap hari kita sembahyang, bukan untuk mahir dalam sembahyang, bukan untuk mahir. Kalau kau nak tengok orang yang mahir sembahyang, kau tengok haji tu, dah 50 tahun dia sembahyang, mahir dia sembahyang. Hajah tu, dia 60 tahun dah sembahyang, kau mahir dia sembahyang. Sebab tu dia sembahyang laju, dia mahir sembahyang, laju sembahyang. Kan tujuan kita sembahyang bukan untuk mahir. Sembahyang adalah tujuan untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan perkara yang ketiga, sebelum kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, usahakan kita telah sembahyang dengan khusyuk. Khusyuk ni paling rendah, kita tahu kita dalam sembahyang paling rendah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang keempat, sebelum kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, kan, kita nak bertemu Allah dalam keadaan diredai, tenang kita. Yang keempat, berusahalah untuk meninggalkan perkara-perkara haram. Perkara haram yang ada sekeliling kita, yang mungkin kita terlibat, sebelum meninggal, usaha untuk tinggalkan. Usaha. Haram ada bentuk akidah. Haram bentuk akidah apa? Ada syirik. Benda-benda syirik. Percaya pada tangkal, percaya kepada keris besi kuning lah, paku Cirebon lah, gobek lama lah, kan, macam-macam. Jangan percaya pada benda-benda yang syirik, kan. Haram bentuk akidah. Haram bentuk syariat, perkara-perkara haram berkaitan rezeki ke apa, usahakan kalau ada benda haram tinggal. Haram bentuk akhlak, mengumpat orang, mengata orang, kan, mencerita keaiban orang lain, usaha tinggalkan. Pada benda haram, usaha tinggalkan. Jangan kita tu mati dalam masih membuat benda-benda haram. Usaha tinggalkan.
Kalau tak mampu, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, doa, ya Allah bagi aku kekuatan untuk meninggalkan benda-benda haram ini. Ni. Muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian. Kemudian yang kelima, apakah perkara yang kelima? Sebelum kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, sebelum meninggal, supaya kita ni dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang kelima, usahakan untuk menulis hutang. Hutang ni kena tulis. Allah yang suruh. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu berhutang dengan satu hutang bagi sesuatu tempoh masa, hendaklah kamu tuliskan hutang itu. Hutang, pastikan telah menulis hutang. Usahakan hutang kita ni diselesaikan. Usahakan hutang-hutang tulis. Sebab takut hari ni kita meninggal, waris kita tak tahu kita ada hutang sana ke sana ke sana ke. Tulis kat buku 55 tu, buku kecil tu. Tulis. Jangan tunjuk-tunjuk kat anak, malu. Jangan tunjuk-tunjuk. Ini simpanan kita yang tiba-tiba meninggal, waris kita tahu. Oh, ni mak ada hutang ni, ayah ada hutang ni. Anak yang soleh diusaha untuk selesaikan. Jangan kita tunjuk-tunjuk malu. Ini kita tulis, memang tulis. Sebab hutang ni memberi bebanan ke akhirat. Besok kalau kita bawa satu amalan, ada hutang, amalan kita tu belum semuanya milik kita. Dia kena tunaikan hutang-hutang dulu, baru itulah net tu barulah kita punya. Hutang ni dia memberi bebanan ke akhirat. Usahakan, tunaikan semampu boleh, tulis. Ni Allah yang suruh kita tulis. Hutang-hutang ni Allah suruh tulis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian yang keenam, sebelum kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, berusahalah. Yang keenamnya iaitu selalu menyempurnakan taubat. Taubat ni apa? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taubatun nadamah. Taubat ni maksudnya penyesalan. Menyesal ke hati. Hari ni kalau kita membaca istighfar, tak ada rasa menyesal, dia jadi zikir, boleh pahala alhamdulillah. Katakan kita baca istighfar pada hari ni, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya. Sedapnya istighfar ni. Baca lagi lah, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya. Dia jadi zikir. Boleh pahala, tak sia-sia. Tapi kalau nak istighfar tu mengikis dosa, dia kena ada rasa menyesal. Hati ni menyesal sangat, ya Allah, ampunkanlah dosa aku ni, ya Allah. Kena ada rasa menyesal. Menyesal kena ada, dia akan mengikis dosa-dosa kita. Dan ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, muslimin muslimat sekalian, orang yang nak dia tu boleh bertaubat, dia kena ada satu kemampuan dalam diri dia. Kan orang kalau nak dia tu sentiasa bertaubat, dia kena ada satu kemampuan dalam diri dia. Kemampuan apa? Kemampuan melihat kelemahan dan keaiban diri. Orang kalau tak ada kemampuan ini, dia akan susah bertaubat. Kita kena ada satu kemampuan, kemampuan bermuhasabah, melihat keaiban dan kelemahan diri. Kena ada benda tu. Kalau tak, kita susah nak bertaubat. Kalau tak, kita rasa kita sentiasa betul. Kalau tak, kita rasa kita ni sentiasa tak ada buat salah.
Kadang-kadang tak perasan. Kan tak perasan tu. Itu kena ada kemampuan itu. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala membahagikan taubat itu kepada 3 bahagian. Yang pertama dipanggil taubat orang awam. Taubat orang awam ni macam mana? Dia dah bertaubat pada dosa-dosa besar, alhamdulillah. Tapi dosa kecil dia tak perasan. Dosa besar alhamdulillah. 70 dosa besar tak buat dah, alhamdulillah. Tapi tak perasan dosa-dosa kecil. Itu yang disebut orang nak bertaubat, dia kena ada satu kemampuan melihat kelemahan dan keaiban diri. Kalau tak, dia tak perasan. Saya kan, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan sekalian, ada satu orang sahabat, ni kisah lama ni, lama dah, 10 tahun kot. Satu orang sahabat saya, dia menziarahi ibu saudaranya yang sakit. Dia kata, "Ustaz, takut saya Ustaz, punya sakit menahan sakaratul maut." Ibu saudara dia nak meninggal, makcik dia nak meninggal. Badan tu mengkerikut macam udang tu. Macam udang tu mengkerikut. Mata tak boleh nak buka. Kalau buka terbeliak, macam nak tengok diri sendiri. Boleh tak kita bayangkan Macam nak tengok diri sendiri, macam nak terbalik mata tu. Dia dengan isteri dia ziarah makcik ni. Jadi sebelum balik, dia pun kata dekat makcik dengan anak-anak saudara sepupu dia lah, doakanlah ya, kita doakanlah makcik ni mudah-mudahan. Tapi saja nak tanya, ibu ni apa yang dia buat untuk iktibar? Apa kata sepupu-sepupu dia ni? Mak ni sangat kasar dengan arwah ayah. Waktu arwah ayah meninggal, mak tak sempat nak minta maaf. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mungkin nak bagi rahmat Allah, nak bagi ringan ke akhirat. Sebelum meninggal tu sakit sangat, macam tu sekali. Dia pun dah sama-sama doakanlah. Dalam perjalanan balik, isteri dia sebelah ni tadi dah tengok sama-sama, sudah rasa takut. Takut. Isteri dia tanya kat suami dia ni, "Bang, saya ni ada kasar-kasar dengan abang tak? Ada tinggi-tinggi suara dengan abang tak? Ada tak bang? Ada tak bang?" Suami dia pun kata, "Mana ada, awak bagus." Suami tengah mood tengok orang sakit, "Awak bagus, mana ada." Tiba-tiba isterinya memandang dia, "Abang, cakap betul-betul. Orang cakap main-main pula. Saya ada kasar-kasar dengan abang ke tak? Ada tinggi-tinggi suara dengan abang ke tak? Main-main pula abang ni." Itu bukan tinggi suara ke? Oh iya ke? Kadang-kadang ada orang tak perasan. Tak perasan. Sebab apa? Kemampuan melihat kelemahan diri itu tak ada. Ini disebut Imam Ghazali, taubat pertama taubat orang awam. Dah bagus. Dosa besar dah selesai, tak buat. Tapi tak perasan, dosa kecil masih buat lagi. Tak perasan. Dosa kecil ni pula, kalau kumpul-kumpul dia jadi besar. Ni. Jadi taubat yang kedua kata Imam Ghazali, taubat orang khusus. Khusus ni ataupun khawas, khusus ataupun khawas sama je. Iaitu taubat orang istimewa. Taubat orang istimewa ni macam mana? Dia bukan saja jaga dosa-dosa besar, dosa kecil pun dia taubat, dia jaga. Kadang-kadang kita ni tak perasan buat dosa, tapi dia sentiasa taubat. Ya Allah ampunkanlah, ya Allah ampunkanlah. Sentiasa menjaga diri dia tu. Dan taubat yang ketiga, taubat yang teristimewa, dia panggil taubat orang khususul khusus ataupun khawasul khawas. Taubat orang teristimewa, dia bukan bertaubat pada dosa dah. Dia bukan taubat pada dosa dah. Dia minta ampun pada Allah, takut amalan dia tak sempurna. Dia bukan pada dosa, tapi takut amalan tu tak sempurna. Lepas sembahyang, dia beristighfar. Bukan takut, bukan sebab tak sembahyang, tapi beristighfar tu sebab takut solatnya itu tak sempurna. Ya Allah ampunlah, ya Allah sembahyang tadi janganlah tak sempurna, ya Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ini taubat ahli syurga. Ini taubat yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Nabi satu hari kan 70 kali bertaubat. Nabi itu tuan-tuan sekalian lepas solat, Nabi juga merasakan nak ajar pada umat, janganlah ibadah ni tak sempurna.
70 kali. Kita lepas solat sengih sampai telinga ni ya. Confirm terima macam seolah-olahnya. Nabi tu astagfirullah, astagfirullah, minta ampun lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini satu orang isteri minta ampun pada suami dia, bukan sebab dia derhaka, tapi bang minta ampun bang ya, takut dia tu khidmat ada yang tak sempurna lagi. Oh ibu-ibu akak-akak, ini kalau macam ni boleh taubat, taubat ahli syurga. Bukan derhaka, tapi ya Allah, jangan-jangan tak sempurna lagi ya Allah, ampunlah ya Allah. Minta ampun pada suami tu sebab takut tak sempurna tu. Ni. Jadi perkara yang keenam, sebelum kita meninggal, sebelum kita bertemu Allah, pastikan, usahakan telah menyempurnakan taubat. Dan yang terakhir, yang ketujuh, sebelum kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, usahakan telah membuat amalan yang kekal pahala dia. Usahakan. Amalan yang kekal pahala ni, kata Nabi SAW, ada 3. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathah. Mati anak Adam, terputus amalannya kecuali 3. Sadaqatun jariyah, wal ilmu yantafa'u bihi, wa waladun salih yad'u lah. Yang pertamanya sedekah yang berterusan, yang keduanya ilmu yang bermanfaat, yang ketiganya anak saleh yang mendoakannya. Sebelum kita meninggal, ibu-ibu, ayah-ayah saya yang saya sayangi sekalian, usahakan kita membuat amalan yang kekal pahala. 3 benda tadi. Mari kita syarahkan 3 benda. Yang pertama, sedekah jariah, sedekah yang berterusan. Maksudnya wakaf. Buat wakaf banyak-banyak, kan? Wakaf masjid, wakaf madrasah, wakaf rumah anak yatim. Selangor kita ni pun ada wakaf Selangor. Buat usaha. Tak mampu banyak, buat yang semampu kita boleh, kan? Wakaf. Kalau kekal wakaf tu, Masya Allah, pahala tu boleh kat kita. Satu hari saya dijemput bagi ceramah di masjid di Johor, dekat Seri Gading, tak salah saya, Batu Pahat, kan? Jadi waktu nak mula ceramah tu, AJK masjid berbual-bual dengan saya. Dia kata, Ustaz, masjid ini dibina pada tahun 1930. Maksudnya sebelum wujud Malaysia lagi, waktu tanah Melayu lagi masjid tu 1930, kan? Sampai sekarang ni masih kekal masjid itu. Walaupun dah barui, tapi yang baru tu juga berasal daripada yang lama, mana wakaf tu berterusan. Saya, tuan-tuan sekalian, waktu berceramah di masjid tu, saya kata, ya Allah, untung sangat. Katakan yang jadi AJK masjid pada tahun 30-an tu, 1930 tu, mestilah umur dia dalam lingkungan paling muda 30 tahun lah. Paling muda 30 tahun lah, paling muda. Mungkin 30, 40 atau 50 lah, waktu tahun 30-an tu. Katakan waktu dia bina masjid tu umur dia 30 tahun, sama-sama bangunkan tahun 30, 1930. Dia meninggal tahun 1950, katakan 1950. Maksudnya dia meninggal 50 tahun umur dia. Umur dia 50 tahun dia meninggal, kan? Waktu tu umur dia 30 tahun, dia jadi AJK masjid, bina masjid. Umur 50 tahun dia meninggal, mana 1950 lah. Sekarang ni tahun berapa? Sekarang ni 2017. Maksudnya dia dah ada dalam kubur dah 67 tahun. Dia duduk dalam kubur lagi lama daripada dia duduk kat dunia ni. Tapi sebab dia membina masjid, sama-sama mewakafkan masjid, sama-sama membangunkan masjid itu, setiap dahi yang merebahkan dirinya ke lantai menyembah Allah, pahala masuk kat kubur dia ni. Setiap mana kuliah ilmu, pahala masuk dekat kubur dia ni. Tuan-tuan sekalian, Masya Allah. Saya pernah dijemput untuk berceramah di satu sekolah agama. Sekolah agama lama ni, tuan-tuan sekalian. Sampai sekarang masih ada lagi. Pengasas sekolah itu dia berpesan,
yang akan mewarisi sekolah itu hanyalah anak-anak murid sekolah itu saja. Jadi guru besar tu bekas anak murid sekolah tu. Kan? Sebelum setiap kali program agama ataupun program-program di sekolah itu, guru besar akan memberi ucapan, kita sedekahkan Fatihah kepada arwah ustaz yang membangunkan madrasah ini dan seluruh orang-orang generasi pertama yang membangunkan madrasah ini. Al-Fatihah dekat 1000 orang baca setiap kali majlis. Masya Allah. Ini wakaf. Kan usahakan sebelum kita meninggal, usahakan carilah peluang untuk wakaf mana-mana. Yang keduanya apa dia? Iaitu al-ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Alah ustaz, manalah ada ilmu ustaz. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan sekalian, ilmu tak mestinya yang tinggi-tinggi. Hari ini kita ada cucu kan? Jangan biarkan Fatihah cucu kita ustaz dia ajar. Ustaz dia biar ajar benda tinggi-tinggi. Fatihah biar kita yang ajar. Kita kata ni balik rumah atuk ni, atuk nak suruh hafal Fatihah, hafal tahiyat akhir, hafal doa kunut. Kalau hafal, atuk bagi hadiah, kita pergi, jom pergi beli coklat ke, beli aiskrim ke. Walaupun motivasinya itu macam itu, tapi tak apa. Kalau Fatihah anak kita tu, cucu kita yang ajar, Masya Allah. Kalaulah cucu kita tu umurnya 70 tahun dan dia orang yang mendirikan solat, setiap kali dia solat, pahala boleh kat kita, sebab kita yang mengajar Fatihah pada dia tu. Tak semesti tinggi-tinggi, kecil-kecil je. Tahiyat akhir, kita ajak cucu kita, mai atuk nak ajar tahiyat akhir, mai baca tahiyat akhir. Atuk nak ajar syahadah cucu kita, biar kita ajar. Mai atuk nak ajar syahadah. Cucu kita mau 3 tahun, 4 tahun, ikut atuk, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ikut atuk. Dia hafal syahadah, kita ajar, Masya Allah. Selagi mana dia bersyahadah, pahala boleh kat kita tu. Tak semestinya besar-besar. Kalau boleh benda besar lagi bagus. Al-ilmu intafa'u bihi. Coba hari ni kita ada cucu paling kurang, biar pada asas kita yang ajar. Kan? Dan yang ketiganya, pahala yang kekal, wa waladun salih yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan. Anak kita yang mendoakan kita. Beruntung. Ibu-ibu, ayah-ayah, bapa, kakak yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian, saya nak cerita sikit pengalaman saya sebagai seorang anak, untuk kita kongsikan. Pengalaman saya sebagai seorang anak. Ayah saya ni ustaz. Ada orang kata, untunglah ustaz, ayah ustaz, patutlah jadi ustaz. Ada orang cakap. Tapi ustaz-ustaz ni, dengan anak bukan main garang lagi, tuan-tuan sekalian. Tak percaya tanya ustaz-ustaz ke depan ni. Kalau depan saya tu ustaz-ustaz ni, ustaz-ustaz dengan orang lembut, Assalamualaikum. Dengan anak, memang garang. Arwah ayah saya, tuan-tuan sekalian, dia akan rotan saya kalau saya masbuk. 1 rakaat masbuk, 1 rotan. Bayang kalau tak sembahyang, ini masbuk, dia imam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia kamar belakang. Kalau masbuk, 1 rakaat, 1 rotan. Bayangkan kalau tak sembahyang. Tak usah cakap, tuan-tuan sekalian. Okey. Dan dia kalau nak rotan, dia waktu petang. Jadi kalau rotan ni, dia akan bagi mak saya mandikan saya dulu, bagi makan dulu, waktu petang. Barulah dia ada majlis rotan. rotan. Dia akan tanya, Tadi masbuk 1 rakaat, wajar tak? Ataupun patut tak kena rotan? Patut. Jangan nangis. Tak nangis. Kalau nangis, tambah 1 rotan lagi. Tak nangis, tak kuat pun dia rotan, tapi dia punya cara tu. Dan kalau hari tu, kalau nak rotan, tiba-tiba ada tetamu datang, maka petang itu majlis akan dimaafkan, tak kena rotan. Saya kalau ada buat salah, doa ni, ya Allah, mudah-mudahanlah ada tetamu datang petang ni, ya Allah. Saya sangat memahami tetamu datang membawa rahmat. Sangat faham, tuan-tuan sekalian. Kalau tetamu datang, petang tak ada rotan. Okey. Arwah ayah saya, dia banyak berpesan.
Ustaz, banyak pesan. Tapi ada satu pesanan dia saya tak lupa. Ini pengalaman saya seorang anak. Satu hari dia ambil tangan saya, dia ajak saya duduk, dia pandang mata saya, dia panggil nama saya, Amin. Nama saya Muhammad bin Abdullah. Di kalangan keluarga panggil Amin. Amin, besok kalau Abah meninggal, kau jangan lupa doa untuk Abah. Itu pengalaman saya seorang anak. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, hari dia meninggal, banyak pesanan dia saya lupa, tapi pesanan ini saya tak lupa. Lepas tu saya cadangkan, ni pengalaman saya seorang anak, saya cadangkan kita kena sebut benda ni pada anak kita. Ayah dah sekolahkan kau tinggi-tinggi, besok kalau Abah meninggal, Papa meninggal, Mama meninggal, kau jangan lupa doa untuk Bapa, jangan lupa doa untuk Ayah. InsyaAllah kita sebutkan benda itu hari kita meninggal, dia tak lupa insyaAllah, sebab kita dah sebut. Ini pengalaman saya seorang anak. Saya cadangkan, sebutkan tuan-tuan sekalian. Kalau tak, nanti kalau ada majlis tahlil sekalipun, yang tahlilnya orang masjid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Anak mana anak? Anaknya kat luar dengan kawan-kawan isap rokok. Berselfie, tahlil rumah mak aku 150 like. Dianya tak bertahlil, orang lain yang bertahlil. Orang lain bacakan ada khilaf, ada ulama kata sampai, ada ulama kata tak sampai. Tapi mudah-mudahan dengan kasih sayang Allah sampai. Tapi kalau anak baca, tak ada khilaf, confirm sampai. Tak ada seorang pun ulama khilaf kalau anak bacakan, tak ada khilaf. Saya kalau pimpin tahlil, saya akan tanya, anaknya mana anaknya? Anaknya motong kuih Ustaz kat belakang. Potong kuih bagi orang lain. Anak mari sini, duduk baca tahlil sama-sama. Sebab anak tak ada khilaf. Jadi 3 amalan yang kekal pahala. Sedekah jariah, ilmu bermanfaat, anak soleh yang sentiasa mendoakan. Jadi ibu kakak, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini 7 perkara. Kalau kita dah berusaha menyempurnakan 7 benda ni, insya-Allah tak ada rungsing. InsyaAllah tak ada rungsing. Meninggal tu tak ada rungsing, bertemu Allah tak ada rungsing. Usahakan, itu bekalan kita. Sebelum bertemu Allah, selesaikan 7 perkara ini. Kita ulang balik. Yang pertama, menyempurnakan rukun iman. Yang kedua, menyempurnakan rukun Islam. Yang ketiga, berusaha untuk mendapat solat yang khusyuk. Yang keempatnya, telah meninggalkan perkara-perkara haram. Yang kelimanya, telah menulis hutang. Yang keenamnya, telah menyempurnakan dan memperbanyakkan taubat. Dan yang ketujuh, berusahalah untuk membuat pahala yang kekal amalannya. Yang kekal amalan ini 3, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Jadi saya rasa setakat ini saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama. Dan mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi memberi manfaat kepada kita. Aqulu qawli ma sami'tum, astaghfirullah li wa lakum wa risailil muslimin faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan hidup yang telah Kau berikan kepada kami, ya Allah, jika ada kesalahan dan keaiban yang kami lakukan, ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di kalangan kami orang yang sedang sakit, ya Allah, berikan kesembuhan-Mu kepada mereka, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sedang susah, ya Allah, bantulah segala urusan mereka, ya Allah.
Jika ada di kalangan kami orang yang sedang bersedih hati, ya Allah, berikan ketenangan dan jalan keluar bagi segala permasalahan mereka, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sangat berhajat dengan keperluannya, ya Allah, tunaikanlah segala hajat dan cukupkanlah keperluannya, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang menderhaka kepadamu, ya Allah, isteri yang menderhaka kepada suaminya, ya Allah, anak-anak yang menderhaka kepada ibu dan ayahnya, ya Allah, ampunkan mereka dan pimpinlah mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, susah kami, bantulah ya Allah. Beban kami ringankanlah ya Allah. Permasalahan kami berikan jalan keluar ya Allah. Hajat kami tunaikanlah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dosa kami ampunkanlah ya Allah. Keaiban kami tutuplah ya Allah. Keras hati kami lembutkanlah ya Allah. Hidup kami bimbinglah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarga kami bahagiakanlah ya Allah. Isteri kami solehahkanlah ya Allah. Suami kami solehkanlah ya Allah. Anak-anak kami soleh dan solehahkanlah ya Allah. Jika ada di kalangan mereka yang keras hatinya, lembutkanlah ya Allah. Jika ada di kalangan mereka yang belum mendapat kesempurnaan hidayahmu, berilah hidayahmu kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan keselamatan kepada kami, ahli keluarga kami dan sesiapa saja yang hadir pada pagi ini ya Allah. Hindarkan kami dari segala mara bahaya ya Allah. Dari hasad dengki manusia yang menghasad ya Allah. Dari kezaliman manusia yang jahat ya Allah. Daripada gangguan jin dan syaitan ya Allah. Daripada penyakit yang berjangkit ya Allah. Daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Hilang seribu, nak jawab salam buat anak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia hilang, kita tahu. Hadir. Sahabat.